Pernah tak korang tengok satu gambar, ada haiwan sedang beratur, ada seorang lelaki duduk kat atas meja dan lelaki tu cakap, sekarang semua haiwan panjat pokok. Of course lah, haiwan-haiwan lain tak boleh memanjat, ikan tak boleh panjat, burung tak boleh panjat, gajah tak boleh panjat. Of course lah, monyet yang menang dalam pertandingan itu. So ada yang mengatakan sistem pendidikan kita telah membuat sistem ujian yang salah terhadap murid-murid, kerana murid-murid ada kelebihan tapi diuji dengan cara yang salah. Tapi saya ada pandangan yang berbeza tentang gambar ni. Sebab saya menyatakan kita perlu belajar banyak benda dan kita perlu diuji dengan banyak benda. Sebab apa? Yang ni saya nak sembang dengan anda. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Syed Judin Sembang. So hari ni kita nak sembang secara santai tentang satu gambar yang korang boleh google sendirilah gambar tu. Gambar tu famous. Okay, gambar tu sangat terkenal dulu. Ada gambar seorang lelaki duduk, dia sedang menguji kebanyakan haiwan. Dan ramai orang menyatakan sistem ujian dan pendidikan kita salah. Sebab menguji orang dan menguji murid dengan cara yang salah. Tapi saya mempunyai pandangan yang berbeza. Dan saya tak katakan anda perlu setuju. Dan saya tak katakan anda jangan setuju. Saya hanya nak sembang, hanya nak bincang-bincang dengan anda. Anda nilailah sendiri di hujung video nanti. Kenapa saya kurang bersetuju? Sebab gambar itu adalah haiwan. Haiwan ni kita dah tahu apa fizikal dia, apa kelebihan dia. Senang untuk kita aturkan ujian-ujian untuk dia. Contoh, ikan. Kita dah tahu dia ikan, memanglah tempat dia di dalam laut, memang kebolehan dia berenang. Kenapa kita nak uji dia memanjat pokok? Memang dia tak boleh panjat pokok. Monyet, memang dia boleh memanjat, memang kelebihan dia duduk di hutan. Kenapa kita nak uji dia terbang? Memang monyet tak boleh terbang. So begitu juga dengan haiwan-haiwan lain. Kita dah tahu dah, haiwan ni ada kelebihan ini. Buatlah kelebihan masing-masing. Tu pada haiwan senang. Tetapi kalau kita aplikasikan pada manusia, manusia mempunyai fizikal yang sama, iaitu tak ada apa-apa keistimewaan, tak ada apa-apa kelebihan yang kita boleh nampak pada fizikal. Sebagai contoh, mungkin kita katakan orang ni badan besar, mungkin badan fizikal yang baik, mungkin kelebihan dia boleh bermain bola. Sekali kita test, rupanya tak boleh main. Kalau kita nak menjangkakan kelebihan orang, tak boleh. Sebab daripada fizikal, kita tak ada apa, kosong. Kita nampak sama saja. Lainlah kalau manusia ni lahir dengan tanda yang jelas. Sebagai contoh, ada seorang bayi lahir pakai kasut bola. So kita cakap dengan dia, okey, kau tak payah belajar buat karangan, tak payah belajar sastra, kau tak payah belajar matematik. Kau pergi masuk kelab bola sepak, satu hari nanti kau akan jadi player bola sepak. Senang kalau tugas kita macam tu. Ataupun ada baby yang baru lahir, dia pegang gitar, dia pegang mikrofon. So kita cakap, okey, engkau tak payah belajar sains, engkau tak payah belajar matematik, engkau tak payah belajar buat karangan, engkau belajar muzik. Sebab kau akan jadi penyanyi, kau akan jadi ahli muzik. Senanglah tugas kita macam tu kalau kita dapat mengasingkan murid mengikut fizikal atau luaran. Masalahnya manusia tak ada benda tu. Manusia semua sama. Daripada segi luaran, kita nampak manusia ni tak ada apa. Macam mana kita nak tahu bakat seseorang kalau bukan dengan cara ujian? Sebab tu di peringkat sekolah rendah, kita ajar murid semua. Dan kita buat ujian semua. Murid perlu belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, muzik, PJ. Dan daripada sinilah kita dapat cungkil bakat murid. Apabila semua murid buat pembelajaran yang sama, semua murid buat ujian yang sama, daripada situ kita nampak yang mana dia menyerlah, yang mana dia kurang. Contohnya, mungkin kita ambil subjek, and then kita dapat tengok murid ni dia menyerlah matematik. So situlah kita nampak, okey, bakat dia ni matematik. Okey, atau ada murid yang mempunyai kelebihan dalam bahasa Melayu, dia boleh menulis dengan baik. Okey, kelebihan dia adalah BM, dia mempunyai bahasa yang sangat baik. Ataupun murid mempunyai kelebihan dalam sukan. Murid ni banyak wakil sekolah, wakil daerah, wakil negeri sampai kebangsaan. So kita dapat tengok bakat dia adalah sukan. So apabila dia masuk sekolah menengah, senang kita nak asingkan dia. Okey, engkau masuk sekolah sukan sebab engkau ada kelebihan sukan. Engkau boleh masuk sekolah sains sebab engkau ada kelebihan sains. Engkau boleh masuk sekolah ni, boleh masuk sekolah ni sebab ada kelebihan ini. Masa itulah baru kita asingkan. Oh, engkau ikan berenang, engkau burung terbang, engkau monyet pergi manjat. Selepas kita buat beberapa ujian, kalau kita hanya buat satu ujian dan ujian tu bukan kelebihan dia, kan rugi. Sebab kita manusia,
kita tak tahu apa kelebihan seseorang hanya berdasarkan luaran. Yang kedua, ada juga murid-murid yang lambat matang, yang mana sekolah menengah pun kita tak nampak lagi bakat dia ataupun kelebihan dia. So di sekolah menengah pun kita buat benda yang sama, kita nak keluarkan kelebihan ataupun bakat murid, kita belajar benda-benda yang sama. So apabila dah habis sekolah menengah, nak masuk ke peringkat U nanti ataupun college, masa inilah kita tengok apa kelebihan dia. Mungkin di sekolah menengah dia ada bakat account, dia ada bakat sejarah, sastra, barulah kita asingkan dia di peringkat U. Okey, aku nak ambil aliran bidang account. Okey, kau account pergi. Aku nak ambil bidang sains sukan, kau pergi sains sukan. Aku nak ambil bidang sastra. Okey, kau pergi bidang sastra. Masuk bidang ni, masuk bidang ni. Kita asingkan sekali lagi. Oh, kau ikan berenang. Oh, kau monyet manjat. Oh, kau penguin pergi duduk tempat sejuk. Oh, kau burung pergi terbang. Barulah kita asingkan. Sebab kita dah uji, kita nampak mana yang dia orang menyelah. So, apabila di peringkat U, college atau IPG, kita dah duduk dalam bidang pengkhususan kita. Pengkhususan kita. Sebagai contoh, kita dah duduk dalam bidang, mungkin kalau kita dalam bidang account, mungkin kita akan bekerja sebagai accountant. Duduk dalam sastra, mungkin kita akan bekerja dalam bidang penulisan. Duduk dalam bidang kewartawanan, mungkin kita akan bekerja sebagai bidang kewartawanan. Itulah kelebihan kita. Dan mungkin ada juga yang berubah bidang walaupun dia belajar benda yang lain. Ini kerana selepas tu baru dia nampak apa kelebihan dia. Selepas dia diuji melalui banyak proses, baru dia nampak, okey, kelebihan aku rupanya ini. Baru dia pergi. Kelebihan aku rupanya sukan, baru dia pergi masuk untuk bidang sukan. Kelebihan aku rupanya menjadi cikgu, baru dia masuk bidang jadi cikgu. Selepas ini, baru kita asingkan sekali lagi yang mana ikan, yang mana burung, yang mana monyet, pergi memanjat dan sebagainya. So kesimpulannya dekat sini, apa yang saya nak kongsikan adalah setiap manusia mempunyai bakat dan kelebihan yang berbeza. Sama juga dengan apa yang disampaikan dalam teori kecerdasan pelbagai, yang mana anda boleh tengok dalam video saya yang sebelum-sebelum ni. Manusia mempunyai kelebihan dan kecerdasan yang berbeza. Tak boleh kalau kita nilai dengan satu, ataupun tak boleh kita uji dia hanya dengan satu kaedah. Sebab kita manusia, daripada segi luaran, kita tak nampak apa-apa beza kita. Kita tak nampak apa-apa kelebihan kita. Melainkan kita diuji dengan banyak benda. Ujian yang kita buat adalah bukan nak mencari mana ujian yang salah, tetapi nak mencari mana bakat yang menyerlah. Setelah membuat ujian yang berbagai, barulah kita nampak apakah bakat dan kelebihan kita, barulah kita boleh meneruskan sesuatu bidang kita itu dengan betul. Mungkin ada antara korang yang mempunyai pandangan yang berbeza dengan saya, mungkin tak setuju kita diuji dengan banyak benda dan sebagainya. Terpulang, tapi itu pandangan masing-masing. So saya hanya bercakap mengenai pandangan saya saja. Kalau ada apa-apa pandangan, boleh komen dekat bawah, kita buat penambahbaikan. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk video akan datang. Teruskan like, share dan subscribe dan menyokong video-video saya. InsyaAllah akan ada video-video lain yang saya kongsikan nanti. Okay? Assalamualaikum. Bye-bye.